Tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berjaya membentangkan Belanjawan 2025 dengan penuh berhemah dan bertata kelola baik dalam membina Malaysia yang kita cintai. Saya lihat banyak perkara, kalau baik, kita tentu kata baik dan baik untuk rakyat dalam Belanjawan kali ini. Saya gembira melihat sumbangan tunai seperti STR dinaikkan daripada RM3,700 kepada RM4,000. STR untuk orang bujang pula naik RM500 kepada RM600 dan bantuan warga emas juga naik sehingga RM600. Malah saya yakin dengan penambahan nilai ini, bilangan penerima juga pasti turut akan bertambah dan limpahan manfaat mampu merangsang ekonomi yang lebih baik. Maka betul lah apa yang Kerajaan Barisan Nasional BN dulu lakukan, walaupun pernah digelar dedak atau merasuah, tapi kini diteruskan. Dan pemberian tunai amat membantu rakyat mengharungi cabaran hidup. Saya tak ada masalah kerana apa yang baik, kita move on, kita teruskan, kita sokong. Saya beralih kepada subsidi petrol RON 95 untuk T15. Dengan pemberian tunai yang semakin bertambah ini, pastilah kerajaan perlu mencari sumber kewangannya. Jadi, saya nak tanya, dari manakah datangnya dana yang ketara sedangkan dalam pengumuman belanjawan tempoh hari, kelompok T15 menjadi sasaran untuk dipotong subsidi minyak, hospital dan pendidikan. Kumpulan T15 ini, kalau berdasarkan kepada data dan juga pendapatan isi rumah dari Survey Pendapatan Isi Rumah HIS dan Survey Pendapatan Perbelanjaan Isi Rumah HIES oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Open Dossum, setakat tahun 2022, 15% pendapatan tertinggi di Malaysia bermula dengan jumlah RM13,295 dan ke atas. Takrifan T15 ni, Tuan Yang di-Pertua, sebagai golongan maha kaya sangat tidak adil. Khususnya golongan yang hanya 13,000 dianggap maha kaya. Dan saya bukan nak mempertahankan yang kaya-kaya ni, tidak. Bayangkan seorang tokoh korporat dan jutawan tergolong dalam T15, manakala suami isteri guru grade DG48, kalau dah mengajar 12 tahun, confirm dia akan dapat pendapatan lebih daripada RM13,000. Ataupun PTD M48, suami isteri, juga akan tergolong dalam T15. Adil atau tidak? Ini yang saya nak tanya ni. RM13,000 boleh ya? Jadi, saya sebelum ni kerajaan kata kita tak mau gunakan pendapatan sebagai threshold dan atau nilai ambang. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba pakai T15 pula? Bukan kita, saya rasa bukan kita saja pening, rakyat di luar sana lagi pening. Seterusnya, Menteri Ekonomi pernah umumkan subsidi berdasarkan net disposable income dan locality. Dia umum di sini berapa bulan yang lalu. Dan dalam kes penyasaran subsidi diesel pula, Budi Madani tak gunakan formula Menteri Ekonomi. Dan ini memang bagi saya sedikit sebanyak kepada golongan yang berpendapatan hanya RM13,000 ni, T15, dikatakan tak layak untuk subsidi RON 15, sedangkan Budi Mandani gunakan kriteria pendapatan iaitu RM100,000 setahun, ringgit setahun dan bersamaan dengan RM8,333 sebulan. Kenapa tiada konsistensi dalam hal ini? Kemarin pula Menteri Ekonomi kata kerajaan rancang untuk kenakan 2 harga berlainan bagi RON 95 di stesen petrol apabila subsidi pukal dimansuhkan tahun depan. Dia kata juga akan ada harga yang tidak bersubsidi untuk golongan T15, manakala baki 85% rakyat masih akan membayar harga bersubsidi. Media melaporkan subsidi petrol dinaikkan, subsidi petrol ditarik, kerajaan sedia berdepan reaksi awam. Kerajaan akan kena pasti siapa dalam golongan T15 kelak, kata Menteri. Sekiranya mau letak 2 harga bagi RON 95, maka kena ada satu mekanisme atau cara di stesen petrol untuk kena pasti siapa T15. Kepala otak kita kena tengok cap muka dia. T15, T85 dan siapa lagi baki 85%, sama ada melalui MyCard ataupun cara lain atau sistem pengenalan lain. Jangan kita lupa, kerajaan sepatutnya mengambil iktibar kegagalan kerajaan PH
pada tahun 2018 hingga 2020 selama 22 bulan telah tidak dapat menzahirkan satu mekanisme pemberi subsidi petrol walaupun 25 juta ringgit telah dibelanjakan dan dibayar pada sebuah syarikat perunding. Ini hakikat. Pada pendapat saya, ini adalah idea yang kurang sempurna atau boleh dikatakan tak berapa sangat bijak sangat yang akan merumitkan pengendali dan pekerja di stesen petrol serta pengguna ketika isi minyak serta menambah kos kepada proses menjual petrol. Kenapa pula 85% rakyat dan stesen petrol dirumitkan hanya sebab mau kenakan pada 15% yang lain? Sekiranya kerajaan sudah kena pasti siapa dalam golongan T15, kenapa pula kerajaan tidak kenakan saja levy petrol ke atas golongan ni ketika mereka memperoleh road tax? Selain mengenal pasti golongan T15, kerajaan juga boleh kenakan levy petrol ke atas kenderaan petrol baru yang menilai lebih daripada 300,000. Ini sebagai contoh. Ya. Katakan setiap kenderaan golongan T15 akan diisi minyak 50 liter seminggu atau sekitar RM2,600 liter setahun. Manakala kos subsidi kalau RM1 1 liter, kerajaan boleh pula kenakan levy petrol RM2,600 tahun ke atas lesen kenderaan golongan T15. Sekiranya mereka benar-benar dari golongan T15 atau mampu membeli kereta melebihi RM300,000, saya rasa ia tak akan jadi masalah untuk mereka membayar RM2,600 ni bagi setiap kenderaan yang mereka miliki. Dengan cara ini, kita hanya perlu ada satu harga petrol bersubsidi di stesen minyak dan kerajaan masih akan mengutip wang sebagai kos subsidi bagi golongan T15. Satu lagi kaedah ialah kaedah yang sedang digunakan untuk budi madani bagi harga diesel, di mana harga diesel diapungkan tetapi 85% rakyat Malaysia yang layak akan menerima bayaran bulanan. Saya pun tidak faham dari mana datangnya konsep T15 ini. Kerajaan kena konsisten. Tak boleh sekejap gunakan T20, kemudian T15, T18 dan akhirnya T15 ni terus digelar sebagai golongan maha kaya. Saya anggap pasangan guru grade DG48 ke atas dikategorikan sebagai T15 dan dianggap sebagai maha kaya adalah tidak adil bagi pasangan suami isteri yang rajin bekerja ini. Saya beri contoh. Kalau isteri saya tak kerja, saya tak sampai 13,000. Apakah dengan ada dasar ini, isteri jangan kerja. Sebab apa? Kita rajin kerja, kita akan dihukum. Ini kesannya. Saya minta di luar sana dia akan faham PTD, cikgu-cikgu. Kebanyakan dalam lingkungan maha kaya ni, sebenarnya mereka tidak kaya. Itulah yang saya nak katakan di sini. Dan kita tak sepatutnya menghukum mereka. Dan saya nak bayangkan gaya hidup orang kaya dengan pasangan cikgu. Macam mana boleh kita samakan? Memang lain. Dan kerajaan kata sekarang kereta mewah berharga RM500,000, RM500,000. Sisinya rendah kerana struktur road tax sudah lain. Perlunya anjakan paradigma yang baik dalam isu ini, bukannya menyebabkan kucak kaca di stesen minyak disebabkan T15 ni. Saya bagi cadangan ni sebab saya lihat road tax sistem kita berlainan. Kita berdasar kepada sisi. Cikgu yang bawa kereta Mercedes 40 tahun, yang masih lagi sisi 3,800, dia bayar 5,000 lebih road tax. Kerana kita berpandu kepada sisi. Sebenarnya sudah sampai masa, dalam keadaan kita nak kenakan subsidi, nak potong subsidi, kita faham rasionalisasi. Tetapi kita kena buat dengan cara yang lebih saintifik, melihat semula. Ini perlu disemak supaya kita mempunyai satu struktur pecukan untuk cukai jalan yang berlainan. Kereta harga dia dah 40 tahun, tak sampai RM10,000. Setiap tahun road tax yang lebih tinggi. Itu jadi masalah. T15 ini juga bakal dikurangkan subsidi pendidikan. Ini lebih padah. Dan kesihatan juga, subsidi kesihatan secara berperingkat. Adalah tidak adil untuk menghukum T15 ini dengan penarikan subsidi dan kelompok ini menjadi penyumbang kepada ekonomi negara. Janganlah menghukum mereka. Tuan Yang Dipertua, penyediaan akses pendidikan dan kesihatan yang baik adalah tanggungjawab kerajaan.
Dan sepatutnya asas pendidikan dan kesihatan patut disediakan secara percuma kepada semua rakyat. Jika T15 diminta membayar kos rawatan di hospital, berapa kadarnya yang patut dibayar oleh golongan guru ni? Kalau suami isteri ni ada guru. Contoh, MRI. Di hospital kerajaan, semua pesakit kini hanya bayar RM5 untuk yuran rawatan pakar. Mulai tahun hadapan, berapa jumlah yuran yang perlu dibayar? Kerajaan kata secara gradual, secara beransur-ansur. RM10, RM50, RM200 atau RM500 atau berapa ribu. Sebab kos MRI di hospital swasta adalah sekitar RM2,000 hingga RM3,000. Ini satu perkataan julat dia terlalu besar. Perlu ada penerangan supaya mereka tidak yang T15 khususnya hanya gaji RM13,000, RM14,000 mereka akan terkesan. Dalam konteks pelaksanaan subsidi ini, apa data lain yang kerajaan akan guna? Apa fungsi padu akan dimanfaatkan sepenuhnya ke di sini? Saya rasa ini kita kena tengok balik.